Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini. Izin kehendak daripada Allah Ta'ala kita bangkit lagi, kita bangun lagi pagi ini pada hari-hari yang masih dibukakan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menikmati sesuatu daripada kebaikan-kebaikan kehidupan. Saya ingat ke diri saya, tuan-tuan, tentang hakikat kehidupan. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, tentang kebenaran dan tujuan Allah masih memberikan kita kehidupan. Bukannya sia-sia, tapi ada banyak kebaikan dia. Ada banyak perkara yang Allah nak kita sambung dan kita sempurnakan di atas nama kehidupan. Allah nak kita sempurnakan akan benda yang nak diberi oleh Allah kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Kalau dalam Quran muka sebelah kiri baris kelima daripada bawah, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, kita semua akan mati seperti mana orang yang telah mati. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kullu. Allah mulakan kalimah itu dengan kul, bermakna semua. Semua akan mati. Siapa yang akan mati? Nafs yang bernafas. Allah tak kata makhluk, tapi Allah kata yang bernafas, yang bernyawa. Dha'iqah maut, akan rasakan mati. Allah bagi saranan, Allah bagi panduan, Allah bagi pengajaran. Allah bagi tahu kita semua akan mati. Dan tadi pun kita juga baru bangkit pada kematian. Apa tujuan kematian? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Adapun kematian kamu itu ialah untuk menyempurnakan segala pahala kamu. Maknanya apa dia?
Maknanya mati itu menyempurnakan pahala. Cukuplah takat tu. Mati itu mencukupkan apa yang kita buat. Kalau ada pun ada, kalau tak ada pun tak ada lah. Itu maksud tuwaffawna ujurakum. Allah berikan pahala, Allah sempurnakan pahala. Kata ulama tafsir, takat tu lah. Kalau hidup 25 tahun, 35 tahun, 75 tahun, kalau pahala tu 10 tu je lah. Cakap tu saja. Dan pahala itu kata Allah Ta'ala akan dibawa ke hari akhirat. Yaumul Qiyamah. Bawa. Tapi kata Allah lagi, innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar zuhziha 'anil nar, barang siapa selamat daripada api neraka, faqad faz, dialah golongan yang berjaya. Jadi kita punya hidup hari ini, ibadat kita hanyalah mencari kejayaan depan Allah, mencari kebahagiaan dan kejayaan dan kemenangan depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa menang? Yang menang ialah seperti mana kita hari ini. Yang menang itu ialah yang bangkit, yang bangun awal, bangun untuk menuju pada redha Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti pada apa yang kita praktikalkan pada hari ini. Subuh-subuh bangkit cari Allah, dan lepas tu pula carilah habuan sikit daripada rezeki Allah atas nama kehidupan. Saya ingatkan diri saya, tuan-tuan, betapa ramai orang mati nak bangkit balik. Betapa ramainya orang mati nak bangun semula, minta nak balik bersama kita sekalian untuk mencari lagi habuan-habuan akhirat yang telah terhenti ke atas mereka itu. Ramainya mayat-mayat dalam kubur minta balik sebab nak solat. Tapi Quran antaranya sebut bahawa manusia nak bangkit ni nak cari amal soleh. Seperti mana saya ingatkan tuan-tuan juga, surah As-Sajadah ayat 12. Ramai nak bangun, ramai nak bangkit. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Minta balik. Mati dalam kubur minta balik. Farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia semula. Bagi kepada balik, ya Allah. Dulu merayu dalam kubur. Farji'na, dulu minta ke Allah. Farji'na mana permintaan, kata Imam Qurtubi, itu permintaan ahli kubur kepada Allah. Tapi dijawab lepas tu. Allah jawab pada ayat 14. Cerita pada ayat 12, Allah tak jawab pada 13, Allah jawab pada ayat 14. Maksud ulama kata dia ada selang di antara soalan dan jawapan. Selang ni maknanya permintaan tu tidak dijawab segera oleh Allah. Dia minta apa? Farji'na, bagi kami balik ya Allah. Malaikat tanya di kubur, nak balik buat apa? Malaikat yang tolong jawab tanya saya, nak tahu jawapan apa? Malaikat tanya, nak bawa balik? Jawab ahli kubur itu, jawab orang yang berada dalam kubur, yang mati itu, na'mal salihah. Kami balik ni sebab kami nak buat balik amal soleh. Maka saya tanya diri saya, tuan, apa dia amal soleh ini? Atau apa kunci kepada segala amal soleh kita sekalian? Apa dia? Kita tahu amal soleh, kita tahu, tapi apa kunci amal soleh itu?
perbuatan baik, perbuatan soleh yang mencapai kehendak Allah. Maka berebut nak buat yang tu. Na'mal salihah, na'mal salihah. Kami nak buat amal soleh. Saya ulang soalan balik. Apa dia kunci amal soleh dan apa dia amal soleh itu? Dan tuan yang Allah sekalian, apa amal soleh? Orang sembahyang amal soleh, puasa amal soleh. Tapi kunci amal soleh, apa dia kunci besar dia? Jawapan dia, kunci besar kepada amal soleh itu ialah pengetahuan kamu, pengetahuan kita tentang sesuatu benda yang kita buat, atau dikelosakan atau dinamakan dia sebagai pengetahuan, dinamakan dia sebagai ilmu, pengetahuan. Ini kunci amal soleh. Bila malaikat tanya pasal apa, lah ni baru nak buat, dulu tak buat. Pasal apa dulu hang kalut sangat, kok lain. Lah ni pasal apa hang kalut nak buat amal soleh? Pasal apa? Pasal apa nak balik nak amal soleh? Pasal apa nak amal soleh tu? Kerana hari ni baru kami yakin. Inna muqinun. Hari ni kami yakin. Dulu tak yakin. Dunia tak yakin, tuan-tuan. Ramai yang tak yakin amal soleh penyelamat. Dan Allah berikan lagi 10 Zulhijjah ini pun sebagai amal soleh penyelamat. Tapi manusia buat apa? Dan saya ambil pula satu lagi, tuan-tuan, sebelum kita baca kitab sikit, insya-Allah. Kita ambil pula apa amal soleh yang dicari-cari oleh ahli kubur. Ya? Apa amal soleh yang dicari-cari oleh ahli kubur ni, apa dia? Semak balik surah Al-Munafiqun, ayat yang selalu dibacakan oleh imam-imam dalam salat Jumaat, terkadang pada ayat 9, 10 dan 11 surah Al-Munafiqun. Belah kanan, muka sebelah kanan, muka pengambil antara ayat terakhir pada surah Al-Munafiqun. Adik kubur ni yang mati duk kata, akhirkan ajal kami ni, mana tangguhkan kematian kami ke masa lain. Malaikat tanya, apa siapa nak tangguh? Ini ayat kedua, apa siapa nak tangguh? Kata mereka, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Tangguhkan kematian kami ya Allah, kerana kami nak jadi orang siddiq. Kata ulama, kata ada tafsir kata jadi nak jadi orang siddiq. Tapi ayat tu kata cara jadi siddiq lah, ayat tu ialah fa as-saddaqa, aku nak bersedekah. Ni amal soleh lagi. Tapi ramai hari ini, tuan-tuan, manusia lah, kecuali kita insya-Allah, ramai yang tak suka dengan sedekah ini. Sedekah menyembuhkan penyakit, sedekah membersihkan hati. Kerana kita dah baca kitab penawar bagi hati, kalau sembahyang saja dia tak keluar lagi, dia punya kotok di hati itu tak habis lagi. Sebab apa, tuan? Sebab contohnya, minta maaf saya kata, pasal apa orang sembahyang tak keluar habis lagi? Tengok dalil dia. Pasal apa sama-sama sembahyang tapi sama-sama berkelahi? Kalau keluar habis tak beli lah, tapi rupanya dalam hati masih ada benda tak elok juga, tak keluar habis. Nak keluar habis benda ni kat mana? Sedekah. Akan keluarlah kekotoran hati. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, saya ingatkan tuan-tuan, bila Allah suruh salat, salat nak? Salat. Bila Allah suruh puasa, puasa nak? Puasa. Bila Allah suruh umrah haji, buat nak? Buat. Bila Allah suruh baca Quran, baca nak? Baca. Bila Allah suruh zikir, zikir nak? Zikir. Tapi bila Allah larang manusia jangan berkelahi,
clear juga. Maknanya pada suruhan larangan itu ada satu benda, ini taat tak kamu pada Allah. Dan ketaatan pada Allah dia tidak akan sampai dan tidak akan ada pada orang yang tidak ada kebersihan dalam hati. Taat cuma kat luar, bukan kat dalam. Betapa ramai yang taat tetapi reject di hati dia. Anak-anak dia ikut juga perintah ayah tapi merungut kat dalam hati. Ayah aku tak nak jalan, hanya suruh aku. Awak tak suruh orang lain. Dia buat juga tapi hatinya tak redha. Sebab hati. Berapa ramai makmum merungut ketua imam, panjang baca lah aku ni. Apa baca panjang-panjang tu? Kanlah SOP kena baca pendek. Tuan-tuan, ada SOP suruh baca pendek tak? Dia balik, ada SOP dah, kena baca pendek-pendek, tak boleh baca panjang-panjang. Berapa ramai makmum merungut ketua imam? Berapa ramai makmum yang merungut ketua khatib? Jiwa tak reda. Maka kita tunjukkan contoh betapa adanya taat zahir tapi tak taat batin. Pasal apa? Pasal jiwa kamu gelap. Jiwa kamu masih tak bagus. Jiwa kamu masih kotor. Sebab itu ada satu penolakan daripada dalam. Tuan-tuan buat muslim, perasaan dia tak sonok. Perasaan itu seperti mana iblis tak sonok bila Allah suruh dihormatkan Adam. Simple. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah katakan usjudu li Adam fasajadu, dibaca dengan waw jama', fasajadu, semua lain sujud illa iblis. Satu nama yang diberi oleh Allah, iblis. Lain semua ikut, dia tak mau ikut. Dia satu je. Nak kata seorang tak boleh kan? Pasal dia bukan orang kan? Iblis bukan orang. Nak kata orang tak boleh. Tuan-tuan, Allah seiktibar daripada cerita yang Allah sebut dalam Al-Quran. Saya teringat lagi, kemarin saya sebut ke Masjid Badawi, main dulu saya sebut dekat pondok. Kalau kamu nak Allah cintakan kamu, tuan-tuan, kita nak Allah sayang kita nak. Bila Allah kata, saya ulang balik, bila Allah firmanlah hadis qudsi, aku sentiasa melihat hatimu, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah dia tengok hati. Maka jom buatkan hati kita ni ada penawarnya, ada cahaya. Jom buat bagi hati tu bersih, berkilau-kilau, sebab Allah dia tengok. Kita tengok benda cantik ni kita seronok. Bercahaya itu maknanya hati yang baik, hati yang elok. Hati elok tu lah hati ni pandang oleh Allah. Bila Allah kata Allah tak pandang pada rupa parai, innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak tengok pun wajah kamu, muka kamu, suar dan rupa kapai kamu. Allah tak tengok pun jasad kamu itu, wa ajsamikum wala ajsamikum, Allah tak tengok jasad kamu itu kuat ke tak kuat. Walakin yanzuru, tetapi Allah sentiasa melihat ila qulubikum, pada hati kamu. Allah tengok hati. Maksud tengok hati apa dia? Antaranya hati kamu tu ada kotor ke, ada bersih ke, ada penyakit ke? Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang bersih, ada hati yang mati, kata sebagian ulama. Maka kita dah buat nak bagi Allah sayang kita lagi. Penawar bagi hati maknanya nak bagi hati itu elok daripada penyakit. Dengan hati itu ada penyakit,
Maka saya ulang balik, baca Quran antara jalan nak beri Allah cinta, kata kitab, kata perang kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, tangga-tangga menuju pada redha Allah Ta'ala, tangga-tangga menuju pada cinta Allah. Ada 10 cara nak beri Allah sayang kita. Salah satunya yang disebutkan ialah qiraatul Quran wa tadabburihi, baca Quran dan tadabbur, faham akan apa yang ada dalam Quran. Allah perintahkan kita untuk baca dan faham. Faham tuan, bukan faham Quran, faham kehendak Allah, faham apa Allah mau. Rupanya Allah nak bersihkan, Allah nak hati kita bersih. Fi qulubihim marad. Allah nak abang, Allah abang ada hati manusia yang kotor. Maka jangan jadi manusia yang hatinya kotor, sebab Allah tak mau. Macam mana bersih hati? Macam mana bersih hati? Antaranya sedekah. Sedekah. Seperti sulam balik, ramai yang solat sama-sama solat, tapi tetap juga bila nak salam tak mau salam, tambahlah tak disalam lagi, tak salam lah tuan, duk jauh tu lah. Tuan-tuan ni Allah sekalian, saya ulang balik banyak kali, betapa ramai juga orang solat tapi tak cakap siapa, tak tegur siapa dan tak cakap sama. Kerana hati masing-masing tak senang dengan sahabat dia, tak sonok dengan sahabat dia. Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, punca-punca kebaikan, punca-punca untuk kita sama-sama kita bersahabat. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kata Nabi SAW, jadilah kamu ni hamba Allah yang bersaudara. Macam mana nak buat? Cara nak buat macam mana bagi kawan kita ni nak jadi sahabat kita, jangan bagi jadi musuh. Apa Nabi buat? Iyyakum wazzan. Ni pertama, iyyakum wazzan. Jauhkan kamu daripada banyaknya sangka buruk dengan sahabat. Ni hati. Ni cerita hati tuan-tuan. Cerita hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wazzan. Berhati-hati, jaga-jaga, waspada kamu dengan zan. Seperti firman Allah, fa inna ba'dadh-dhanni its. Banyaknya sangka-sangka itu memberikan dosa. Luak nampak elok, dalam tak tahu. Luak duk bersih, dalam tak tahu. Luak dah bagi cantik, bagi comel, dalam tak tahu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kamu sibuk mencantikkan sesuatu yang orang nak tengok, tapi kamu terlupa dan terlai mencantikkan sesuatu yang Allah duk pandang. Inilah punca-punca, inilah cara-cara atau inilah sebab-sebab kelalaian manusia. Lalai bukan kerja luang, lalai kerja hati. Baik, akan datang lagi firman Allah, mai lagi firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sahun ni lalai, bukan lalai kau luang, lalai hati. Lalai. Tuan-tuan dan muslimat, maka sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah itu menghilangkan segala benda yang ada dalam hati manusia, yang kotor-kotor hilang. Ini tarbiyah ulama atas diri kita sekalian. Ini tarbiyah daripada ulama-ulama as-salihin, tarbiyah daripada ahlillah, untuk kita belajar kerenakan hati kita bersih. Tuan-tuan dan puan muslimin, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di balik pengajian-pengajian kita, supaya kita mohon supaya hati kita makin dicahayakan oleh Allah. Tuan-tuan, nak apa sebenarnya dalam ibadat? Manusia nak apa sebenarnya dalam ibadat dia?
Nak apa? Orang ramai nak pahala. Okey. Ramai nak pahala. Tapi tanya balik, apa dia pahala? Tak tahu. Satu benda syai'un gharibun, satu benda yang pelik. Bila minta benda, nak benda, tapi tak tahu benda tu benda apa. Apa dia pahala? Tak tahu. Nak pahala betul, nak pahala. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita ni duk cari benda yang kita tak tahu. Jom cari benda kita tahu. Maka mengetahui hakikat benda itu ialah datang daripada hati. Jom kita sedar bahawa kita berada pada alam hakikat, bukan alam khayal. Tapi dunia ini kata Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya mata'. Dunia ini hanyalah tempat permainan yang menipu. Dia bukan betul. Allah habaq hidup ni menipu. Bila hidup menipu, jaga. Anak tipu mak, anak tipu ayah, suami tipu isteri, isteri tipu suami, kawan tipu kawan. Sebab dunia menipu. Tipu. Nampak cantik tapi tak cantik. Tuan-tuan yang Allah sekalian, saya sambung lagi tuan-tuan. Maka patah balik. Pasal apa kita nak menawar, nak bagi hati kita ada penawar? Supaya kita nampak hakikat, supaya kita nampak kebenaran kepada kehidupan. Jadi kata ulama, kata Syekh pada kita, jalan pada Allah Ta'ala bukan jalan kaki dan bukan jalan diri. Jalan pada Allah adalah jalan hati. Kerana musyahadah itu, musyahadah dan syahadah itu ialah jalan hati, bukan jalan kaki, tak. Bukan jalan diri, tapi jalan hati. Sebab nampak dengan hati. Nampak hakikat wujudnya Allah dengan hati, bukan dengan mata, bukan dengan kaki, bukan dengan diri. Diri takkan nampak Allah. Betapa perlunya kita membersihkan hati ini. Kerana apa? Kerana duk cari syahadah dan musyahadah itu. Syahadah cakap dengan mulut, musyahadah kerja hati. Musyahadatun ni bukan perbuatan, ni satu kenyataan. Syahadah itu memang syahadat, dia kena ucap dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadah. Syahadat, 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 syahadat. Ujungnya apa dia? Musyahadah. Nampak. Nampak dengan mata. Tapi musyahadah bukan nampak dengan mata. Sebab itu kita kata syahadat. Kita tak kata nazara, kita tak kata yanzuru, kita tak kata manziratun, tak kata. Kita kata musyahadatun. Kerana syahadat itu, musyahadah itu jalan hati, bukan jalan kaki. Maka jom dakwah, kata ulama, dakwah dan didiklah hatimu untuk melihat kepada kebesaran Allah. Berapa ramai orang yang mata nampak langit tapi tak nampak kebesaran Allah. Daripada orang yang dia nampak matahari naik tapi tak nampak kebesaran wujudnya Allah di situ. Daripada ramai yang nampak matahari turun, naik turun, naik turun, hujan yang turun, matahari yang naik turun, bulan yang tukar ganti. Nampak tapi tak nampak wujudnya Allah. Seperti mana wujudnya Allah yang dicari oleh Nabi Ibrahim AS yang dia nampak. Sehingga dia berkata pada Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Tuan-tuan yang Allah sekalian, syahadat dalam solat kita itu sebagai jalan kod luang. Kenapa tuan? Kerana kita ambil balik, salat dimula dengan niat. Untuk orang yang suka salat, kita nak sebut gitu. Salat
wajib dimulakan dengan niat. Niat ni bukan mana kata sahaja aku sembahyang fardu Isya, saya aku sembahyang subuh. Niat kan? Itu juga itu niat, betul. Yang duk kata tu bukan niat, yang duk kata tu lafaz. Tapi lafaz digunakan membantu niat. Maknanya syahadat itu digunakan untuk membantu musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, mulut nak sebut. Sebut di mulut itu untuk bantu hati. Kerana apa? Kerana Allahu Akbar itu nak masukkan niat dalam hati. Bila kita kata saja kau salat fardu subuh 2 rakaat itu duk lafaz. Pasal apa lafaz? Kata ulama-ulama Syafi'iyah, lafaz engkau tu dibolehkan dan disuruh untuk membantu hatimu. Kan? Usalli fardhu subhi, sahaja aku salat fardu subuh ni kata ke mulut ni, duk kata ke mulut. Pasal apa dibenarkan kata? Kerana nak bantu hati bagi nampak kebesaran Allah. Sebab Allahu Akbar tu nampak besarnya Allah Ta'ala. Tapi tak juga, tak nampak juga. Duk sebut juta kali Allahu Akbar, tapi tak tahu macam mana kebesaran Allah Ta'ala. Sebab hati. Sebab hati. Hati yang tak khusyuk. Apa dia khusyuk? Apa khusyuk ni? Khusyuk ni tunduk sengap ke tu? Dah. Apa dia khusyuk? Khusyuk ni mana gementar hati bila disebutkan nama Allah. Adakah hati kita lagu tu? Saya tanya dari saya tuan-tuan, bila adakah disebutkan Allahu Akbar, hati kita ketang? Adakah menyentuh? Kita jawab senang, tak. Allahu Akbar sebut keluarnya, hati tak gementar pun. Bermakna hati belum sampai ke peringkat jalan musyahadah. Allah bukakan mata kita melihat alam luar untuk hati melihat alam dalam. Kata ulama tauhid, Allah bukakan alam sufli agar hati melihat ke alam ulwi. Tengok kitab tauhid balik. Allah bukakan mata kamu untuk melihat alam sufli, tengok alam rendah, supaya hati melihat alam ulwi, alam tinggi. Siapa? Alam yang adanya makhluk, tapi alam yang bukan alam, yakni bukan tempat, yakni Allah Subhanahu wa taala, bukan alam. Tuan-tuan yang Allah sekalian, inilah peringkat-peringkat hati yang kita wajib cari. Kerana di sebalik Isra wal Mi'raj Nabi SAW, Nabi bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Di langit kedua ada Nabi, ada ketiga malaikat, langit ketiga ada malaikat, adanya Nabi, keempat adanya Nabi lain pula, sampai langit ketujuh ada Nabi Ibrahim AS. Rasulullah dibawa naik lagi oleh malaikat melepasi langit ketujuh sampai Sidrah Muntaha. Malaikat berhenti di situ. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hang pilih sendiri, engkau pergilah pada Allah Ta'ala. Rasulullah dibawa, Jibril tak bawa, Rasulullah dibawa oleh Allah Ta'ala hingga ke bawah arash, hingga ke bawah arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya tuan? Apa maknanya? Maknanya adalah peringkat-peringkat hati manusia, supaya dia bermusyahadah dengan Allah. Habis alam, tak ada alam dah. Yang ada hanya Allah. Melepasi segala alam, yang ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni salat. Salat yang diambil oleh Nabi pada malam Isra Mi'raj daripada Allah, bukan di alam dunia. Nah abang dan abang, salat bukan boleh ingat dunia. Ini kita cari kan. Kerana salat tak diambil di alam dunia. Salat diambil di depan Allah Ta'ala, yang dia di mana kita tak tahu. Hanya Allah dan Rasulullah saja yang mengetahui di mana tempat. Hanya Allah mengetahui di tempat dia. Di mana tempat itu? Tempat Nabi berjumpa dengan Allah di mana? Nabi ada tempat, Allah tak ada tempat.
Hanya Allah mengetahui bagaimana keadaan dia. Cuma peristiwa Isra' Mi'raj nak cerita bahawa peringkat hati kita ni macam mana. Jom bawa hati itu naik ke alam yang tinggi, tetapi dimulai dengan alam yang sufli, alam rendah. Tengok matahari, seperti mana saya sebut tuan-tuan, dari pagi-pagi ni kan, pagi-pagi lah, bila tengok matahari naik kan, cahaya merah, kuning, merah, cantik sungguh. Ni kalau keluar daripada masjid ni kan, selalulah kita nak bahala balik ke, nampak matahari. Bukan nampak matahari itu, memang nampak matahari. Allah suruh tengok matahari yang terbit itu untuk melihat musyahadah Allah. Kerana di sana kata ulama tauhid yang tinggi, ulama tauhid kata di sana ada tajalli sifat Allah, yakni jamal. Apa dia? Allah tajallikan sifat cantiknya pada alam. Cantik sungguh. Pagi-pagi tengok matahari naik, oh cantik sungguhlah. Saya selalulah dululah, zaman sebelum-sebelum ni, saya hantar anak sekolah. Ada anak perempuan saya yang kecil, hantar pergi sekolah dekat Tigan Batu, Al-Islah Ihsaniyah, bukan Islah, Ihsaniyah di Pekan Tigan Batu. Saya suka keluar mana tuan. Masa tu saya duduk di berdagang lagi. Oh berdagang, saya keluar mana? Saya suka keluar mana? Saya boleh keluar kolah minyak, boleh, tapi saya suka keluar kolah kepak. Pasal apa? Pagi-pagi tu hijau kan, kawasan tu bendang banyak lah. Bendang belah kanan dah jalan, kalau kepak nak pergi ke Baik Keladi, hijau dengan apa, dengan tadi kata sawah lah, orang kata sawah lah, apa pelek lah Ustaz. Bendang hijau dengan suasana bendang kan, matahari naik, Allah cantiknya. Sambil kita dapatlah, dengan cara tu dapatlah kita menyebutkan subhanallah banyak-banyak kali. Kita bukan rajin sangat dapat nak zikir. Dengan cara tu lah kita boleh zikir sikit pun. Suasana cantik, matahari terbit, kemerah-merahan, ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau. Ulama-ulama tauhid kata apa? Tidakkah kau nampak bahawa di sana adanya jamal Allah, cantiknya Allah itu yang menjadikan alam ni cantik. Kita diajak oleh ulama-ulama melihat kepada tauhid di pagi hari. Sebab tu Allah suruh bangkit subuh-subuh untuk melihat tauhid dengan Allah tu di pagi hari. Apa tauhid dia? Cantiknya Allah. Itu kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang maha cantik di atas alam. Kalau dia buat ni pun cantik dah, betapa yang buat. Contoh tuan-tuan, saya tanya tuan, meja ni cantik tak meja ni? Saya tanya, meja cantik tak ni? Meja ni elok tak? Payah tanya orang tak jawab, susah. Cakap sorang-sorang kita. Meja ni elok tak? Elok lah, tak elok tangan tak depan. Nah, kita pakai manting je. Satu elok manting nah. Meja ni elok tak? Elok. Lepas elok, tak elok tak berdua depan lah Ustaz. Betul tu. Baik. Meja ni ada orang buat tak? Ada kan? Ada. Saya tanya balik, adakah meja ni cantik ataupun adakah meja ni cantik orang buat tak cantik? Adakah sama yang buat meja dengan meja? Sama? Mana sama? Tentu kita bayangkan, kita akal kita kata orang buat meja ni dia ada tangan yang buat, yang ada mata macam kita. Maka kita yang buat meja, orang buat meja mana sama dengan meja? Kalau meja cantik, tentulah orang buat meja ni pun lagi cantik. Sebab ahsin taqwim, secantik-cantik kejadian. Kita nak bayangkan jauh pada tuan-tuan, alam cantik dah. Alam cantik dah. Payah tanya ni. Alam cantik dah. Maka yang buat alam, nak kata lagu mana? Cantiknya Allah Ta'ala tu tak boleh terjemah, melainkan kata subhanallah. Tu lafaz. Terbitlah lafaz tu. Kenapa? Kerana tak tahu nak habaq lagu mana Allah punya cantik, punya elok, punya. Nak kata tak boleh dah, tak ada bahasa nak kata dah.
Maka terjemahan cantiknya Allah itu ialah Subhanallah pada alam. Inilah dipanggil musyahadah. Di balik subhanallah tu ada musyahadah yang dilafazkan oleh manusia. Mulut kata subhanallah, hati yang berkata Maha suci Engkau ya Allah, Maha elok Engkau ya Allah, Maha cantik Engkau ya Allah Ta'ala, daripada alam yang Kau jadikan. Tuan-tuan ya Allah sekalian, jom kita belajar musyahadah daripada apa? Daripada jiwa yang bersih dan jiwa yang suci. Allah suruh kita ambil wudu, bersih zahir, bersih batin tu sebab Allah nak suruh kita nampak kebesaran dia. Problem dia, wudu tak membersihkan. Bersih ke luar tak sucikan hati. Ramai yang bersih luar tapi tak bersih, tak cucikan hatinya. Saya patah balik, cucikan hati dengan banyak memohon pada Allah, dengan minta banyak doa dengan Allah Ta'ala, banyak minta dengan Allah. Dan kita belajar macam mana kita nak bersihkan hati. Simpulan balik pada pengajian kita sebelum ni, nak bersih hati jaga lidah, nak bersih hati jaga telinga, nak bersih hati jaga kaki, nak bersih hati jaga perut, jaga anggota, seluruh anggota yang ada kitab kita ni. Kesimpulan isi kitab yang kita duk baca sebelum ini, nak bersihkan hati, jaga anggota yang 7, kata Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Semua benda yang ada pada kita, saya ulang balik pengajian kita sebelum ni, semua benda yang ada pada kita, yang mana paling baik, yang mana paling jahat? Soalan. Yang ada pada kita ni, daripada atas rambut, ujung rambut sampai ujung kaki, yang ada pada kita ni, apa benda yang paling baik dan apa benda yang paling jahat? Jom cari, supaya kita meneliti balik di mana kesilapan dan di mana kesalehan kita. Saleh tak mana, jahat tak mana, baik tak mana. Benda ditanya oleh orang kepada Luqman Al-Hakim. Orang tanya dia, macam mana kita nak tahu kata kita ni jahat ke baik? Orang tanya Luqman Hakim, macam mana kita nak tahu kita ni baik dan jahat? Kan dia kata, hang kena tahu di mana tempat baik jahat tu. Ya? Orang tanya dia, ulang balik, orang tanya dia, di mana ke tempat yang boleh membuatkan sesuatu jahat dan baik? Maka jawab dia, kalau kau tu nak tahu macam mana baik jahat dia kena tahu tempat tang mana jahat baik tu. Kau ni kata yang ni aku tanya ni. Maka dia pun pergi sembelih seekor kambing. Dia kata macam ni, hang rasa-rasa dalam seekor kambing ni mana baik? Jadi sembelih kambing dah, kan? Pasal tak sembelih tak boleh rugi lah. Bila tak sembelih rugi kalau sembelih dulu. Pasal apa? Pasal lagi boleh masak. Tak sembelih tak boleh masak kambing tu. Maka dia pun sembelih kambing tu, lapar-lapar apa semua, dia tanya kau tu, agak-agak dalam seekor kambing ni yang mana baik? Yang mana baik ke kambing ni? Kau tu perhati tengok, takkan ekor yang baik pula. Ya, ekor yang baik, ekor lembu boleh buat sup ekor. Tak mana baik dah ekor kambing ni? Katanya dia pada orang tu, kau tu tengok perhati, tak mana baik kambing nak kata baik tak mana. Lepas kau tu cari jawapan tak jumpa, maka dia pun buka mulut kambing tu, dia tengok, dia kata inilah tempat baik, inilah tempat jahat. Lidah atau mulut itu. Sebab itu tuan-tuan, kaedah Islam yang pertama, hifzul lisan, jaga lidah. Kaedah musyahadah, nak nampak kebesaran Allah, sebab syahadat tu dengan lidah, maka jaga lidah. Jangan cacat celakan lidah, jangan rosakkan lidah, jangan cederakan lidah, jangan kotorkan lidah dengan ucapan-ucapan yang tak baik. Kenapa? Kerana lidah yang kotor itu takkan dapat menyebutkan Allah. Bila tak dapat sebut Allah, hati takkan nampak kebesaran Allah. Kerana hati
ditolong oleh lidah. Kan lidah membantu hati. Kita nak tolong, nak bagi nampak kebesaran Allah ialah subhanallah, 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 subhanallah. Saya percaya di kalangan kita ni ada orang lepas kudu subuh tak ada apa, dia tunggu lagi. Dia tak balik. Pasal apa? Pasal aku nak amalkan satu amalan para wali Allah Subhanahu wa taala, menantikan duha dengan tasbih. Ini amalan Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tunggu matahari naik. Dengan apa? Dengan subhanallah, 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 subhanallah. Tunggu matahari naik dengan amalan dibawa oleh para wali Allah. Tuan-tuan, Imam Ghazali, Pak wali Allah terbesar, antara wali Allah terbesar, hafal 5,000 hadis dalam kepala. Antara apa amalan dia? Dia bagi cadangan dalam kitab dia, tunggulah matahari terbit itu dengan banyaknya tasbihmu pada Allah. Pasal apa? Tasbih. Jawab dia, kena hati dibantu oleh lidah. Kerana aku mengajak kamu mencari musyahadah. Kerana hati dibantu lidah dalam mencari jalan musyahadah. Nah, sebab tu aku nak ajak hangpa, jom zikir subhanallah pagi-pagi hari. Malah Allah suruh kita pula, tuan-tuan, Allah suruh kita buat tasbih ni pagi petang, kan? Tuan-tuan janji dengan Allah nak sebut nama Allah pagi petang? Janji tak? Janji tak? Janji tak? Pederah aku ni boleh dengar teruk ke? Ni mic pun derah dah ni. Nak suruh pederah lagu mana? Janji tak dengan Allah nak sebut nama dia pagi petang? Tak mana janji? Tak mana ayat janji dah? Tak mana ayat janji dah? Tak mana ayat janji kita pada Allah nak sebut nama Allah pagi petang? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu masih kau ya Allah di pagi-pagi dan petang-petang. Ini kata Imam Ghazali, hang sebut lagu tu, hang kena janji pada, hang dah janji pada Allah, hang kena cari jalan sebut nama Allah pagi-pagi tasbih dan petang-petang pun tasbih. Tapi soalan dia, kita buat tak, tuan-tuan? Tak buat. Tak buat. Maka janji tak terkota. Kata tak bayak dia dengan perbuatan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kan kita berjantah dalam apa? Dalam iftitah. Subhanallah, Allahu akbar, kita membaca doa kita, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, nak palingkan dua wajah pada Allah kena banyak tasbih. Sebab wajjahtu wajhiya, ku pusingkan, ku hadapkan wajah aku, dua wajah padamu ya Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ku hadapkan dua wajahku padamu ya Allah, pemilik langit dan bumi. Dua wajah pada luar dan dalam. Dan kata ulama, cara nak hadapkan hati dan diri pada Allah apa dia? Subhanallahi bukratan wa asila. Pagi-pagi aku nak tasbih dan petang-petang juga nak tasbih. Tuan-tuan, mungkinlah kita amalkan benda tu, kita sucapkan benda tu tanpa kita mengetahui makna, tak salah. Tapi ada kesilapan lah. Nak salah tak boleh lah sebab kita tak tahu. Tapi itu adalah kesilapan kita kerana kita tak memahami mungkin. Dan mungkin tak sampai tahap-tahap tertentu. Pagi ni alhamdulillah kita tahu dah. Antara cara kita nak dapat musyahadah Allah ni, nak nampak kebesaran Allah waktu kita ucap Allahu Akbar, jalan dia ialah tasbih pagi dan petang. Inilah ubat dia. Kalau tuan-tuan pergi klinik, doktor kan bagi ubat, habis-habis cek semua, pergi kat apa? Kat bahagian farmasi ubat dia. Bagi ubat tu pakcik panggil nama kita lah. Duduk tunggu ramai tu panggil nama dia tu, bangkit pergi lah ambil ubat. Dia tunjuk kok lubang tu, dia kata ni ubat ni pakcik, makan 2 kali sehari, makan lepas makan. Macam mana? Yang ni makan
2 kali, dia tulis tu 2 kali makan 2 kali sehari, yang ni pula 3 kali, yang ni pula 6 kali, campur-campur semua. Tak makan apa, kita makan ubat tu ya. Dah campur-campur semua, tak makan apa, kita makan ubat tu je. Masa cekak tu dia. Dia pun abang ni makan ni 2 kali tu. Dia abang dulu tuan. Kita pun ya. Ni makan ni lepas makan ke cik? Makan lepas makan lah pak cik. Jangan makan sebelum makan pula, makan lepas makan. Berapa kali makan? Apa ya pula? Apa yang nak makan berapa kali? 12 jam 2 biji, 12 jam 2 biji. Siapa batu 12 biji 2 jam. Ya, siapa batu je masih. Kan? Tu hampai 12 jam 2 biji, 12 jam 2 biji, pi tukang. Sepak batu je masih 12 biji 2 jam, penin. Masuk hospital balik. Mana doktor kata apa? Dos dia bagi. Yang ni makan pagi, makan malam, makan pagi, makan malam. Tuan-tuan, nak berubat nak? Maka Allah berikan dos untuk melihat dia. Allah bagi dos atau Allah bagi ubat nak bersih hati untuk melihat dia. Apa dia? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ubat Allah bagi punya lama dah. Ambil saja tapi tak makan. Mana lega? Tuan-tuan puan muslimin, penawar hati dia ada dalam zikir. Penawar hati dia ada dalam zikir. Jadi di balik bulan Zulhijjah ini kita masih ada lagi berapa hari, 6 hari lagi nak berhabis cepat sungguh 6 hari lagi atau 5 hari habis macam tolak hari ni 5 hari lagi, kita kata 5 hari lagi atau 6 hari lagi nak habis pada Zulhijjah ini, 10 yang awal. Kau ulama kata apa? 10 awal ni ada benda banyak. Yang saya sebut di Masjid Badawi kemarin, bila Allah kata walayalin ashrin wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Malam 10 ni tuan, ada orang ingat kata malam 10 ni malam Ramadan saja. Tak. 10 ni, hari 10 atau malam 10 ni ada 3 bulan. Ulama sebut ada 3 bulan yang hampa nak jaga dia punya amalan tu. Zikir nak kena jaga bulan ni. Kalau 10 apa dia? Ramadan 10 yang penghabis. Nabi kata jaga Ramadan. Bulan pertama jaga Ramadan itu. Yang bulan kedua Muharram, bulan ketiga Zulhijjah. 3 bulan ni jaga elok dengan 10 yang ada pada dia. Ramadan 10 penghabis, Muharram dengan Zulhijjah 10 yang awal. Sebab Allah kata walayalin ashr, 10 malam yang 10. Mana hari yang 10 juga malam yang 10. Pasal apa Allah kira malam dulu? Karena Allah kata laila wan nahar, malam dan siang. Jadi malam tu penanda kepada hari. Bila Allah kata malam yang 10 maka jaga hari yang 10. Ramadan 10 penghabis, jaga. Kita pun bangkitlah 10 Ramadan, tak tidur-tidur kita nak cari Lailatul Qadar. Tapi manusia terlupa di balik Zulhijjah ini ada juga yang kita boleh panggilkan dia sebagai Lailatul Qadar. Ada juga kemuncak Zulhijjah apa dia tuan? Kemuncak Zulhijjah apa dia? Yaumul Arafah. Kemuncak Ramadan apa dia? Lailatul Qadar. Ya. Kemuncak Muharram apa dia? Dia ada semua, dia punya apa? Dia punya kehebatan beta masing-masing. Jadi Zulhijjah ni baik, cantik tak mana, hebat tak mana? Zulhijjah hebat dia pada Arafah. Nabi pun nampak dalam hadis, bila siapa-siapa yang boleh puasa Arafah ini, Allah ampun dosanya yang sebelum dan Allah ampun dosanya yang sedang dia buat, dan mungkin juga Allah ampunkan dosa yang akan datang. Maknanya apa tuan? Isyarat kepada bersihnya kita daripada dosa dan kesilapan pada Allah Ta'ala. Bila kita berpuasa ikhlas pada Allah dalam 10 ataupun pada hari Arafah, minggu depan lah, hari Khamis minggu depan. Khamis nak main ni ya. Jom kita persiapkan diri kita untuk berpuasa pada hari Arafah ni.
Kenapa? Kerana kita nak dapatkan kejusian hati untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa sampai untuk saya berhenti, masa sampai untuk saya tamatkan sikit daripada hasil apa yang kita baca sebelum-sebelum ni dalam kitab kita. Hasil yang kita bacakan daripada kitab Penawar Bagi Hati ini ialah kejusian hati itu yang kita nak. Bukan kita nak beritahu saja, tapi kita nak tahu. Bukan kita nak tahu, tapi kita nak buat supaya hati kita bersih, yang akhirnya kita melihat cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada perkataan syahadah atau musyahadah itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita peluang melihat kebesaran Dia. Mudah Allah berikan kita peluang melihat keagungan Dia dengan hati kita yang bercahaya, dengan hati kita yang bersih. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa fawzal mustaghfirin wa najatat taibin. Jumpa lagi insya-Allah. Banyak-banyak atas salah sikap bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada sabung saya bawa sikit tuan-tuan untuk tuan-tuan sumbangkan untuk kami. Tabung di belakang ada. Terima kasih banyak tuan-tuan.